Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu bidang hadis tingkatan 3 iaitu sedekah kunci kebaikan. Okey. Okey. Apa yang kita akan dapat apabila habis sahaja pembelajaran kita? Yang pertama, hadis, kita akan tahu hadis dan terjemahan. Yang kedua, apa itu maksud sedekah? Yang ketiga, amalan sedekah dalam hadis. Yang keempat, kelebihan beramal dengan amalan sedekah. Dan akhir sekali adalah pengajaran hadis. Okey, ini merupakan hadis dan terjemahan ini. Terjemahan dia iaitu hadis mengenai sedekah. Okey. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yaumin tadlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnain sadaqah. Wa tu'inu rujula fi dabbatin fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Wa kalimatut thayyibah sadaqah. Wa kullu khudwatin tamshiha ila salati sadaqah. Wa tumitul adza anit tariqis sadaqah. Maksud dia kat sini, setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya setiap hari yang terbit padanya matahari. Kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah ialah sedekah. Dan kamu yang membantu seorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang ke atas tunggangannya ialah sedekah. Dan perkataan yang baik ialah sedekah. Dan langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Dan kamu mengalihkan ataupun meletakkan sesuatu yang berbahaya, meletakkan tempat lain. Maksud dia mengalihkanlah sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Maksud dia ke sini, setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah. Allah menjadikan setiap sendi di tubuh manusia ni adalah sedekah. Faham? Dan bila terbit saja matahari, sedekah tu berjalan. Macam mana kita nak menjalankan sedekah itu? Ialah dengan kita melakukan perbuatan yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama dia cakap apa kat sini? Kamu berlaku adil terhadap dua orang ialah sedekah. Maksud dia, bila kita berlaku adil terhadap dua orang yang sedang bertengkar, contoh si Ali dan si Abu, dia sedang bertengkar. Dan kita jadi orang tengah, kita berlaku adil. Itu adalah perbuatan sedekah. Seterusnya apa pula dalam hadis ni cakap? Dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya juga sedekah. Kita membantu seseorang menaiki tunggangannya. Itu adalah sedekah. Dan kamu mengangkat barangan orang itu ke atas tunggangannya ialah sedekah. Kita bantu seseorang mengangkat barangan dia ke atas tunggangannya, itu adalah sedekah. Dan perkataan yang baik ialah sedekah. Jadi perkataan yang baik, ucapan yang baik, so bukan kata-kata yang kesat, bercakap benda-benda yang baik saja, yang bermanfaat, itu adalah sedekah. Dan langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Jadi setiap kali perjalanan kita menuju ke surau ataupun menuju ke masjid, itu adalah sedekah. Dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Contoh, kamu naik kereta, kamu nampak ada kayu menghalang jalan. Kita alihkan kayu tersebut. Itu adalah perbuatan sedekah. Jadi jelas ya? Okey, seterusnya. Maksud keratan hadis. Jadi kita akan pergi kepada satu-satu maksud keratan hadis ini. Faham? Sebab apa? Sebab kamu kena ingat dan kamu kena hafal maksud keratan hadis ni. Sebab selalunya dia akan ditanya semasa perperiksaan. Jadi yang pertama dia cakap apa? Kullus salama minan nasi alaihi sadaqah. Maksud dia setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Jadi ada hadis meriwayatkan bahawa
sendi di dalam tubuh manusia ni ada sebanyak 360 sendi. Dan Allah mengurniakan sendi di dalam tubuh badan ini supaya kita bersedekah. Macam mana kita nak bersedekah? Kita tengok hadis seterusnya. Kullu yaumin tadlu'u fihi syamsu, setiap hari yang terbit pada mataharinya, dan ini amalan dia, ta'dilu baina isnaini sadaqah. Kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah, ialah sedekah. Jadi kita berlaku adil terhadap dua orang yang sedang bergaduh. Kita mendamaikan mereka. Itu adalah sedekah. Yang keempat, wa tu'inul rujula fi dabbatin fatahmiluhu 'alaiha, dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya, itu adalah sedekah. Dan yang kelima, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah, atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya, ialah sedekah. Kita mengangkat barang-barang orang untuk menaiki tunggangannya. Contoh kita membantu orang tua, dia ada barang yang berat, kita tolong angkat masuk dalam kenderaannya, itu adalah perbuatan sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, dan perkataan yang baik ialah sedekah. Kita mengeluarkan perkataan yang baik, kita bercakap perkataan yang baik, kita mengucapkan perkataan yang baik, itu adalah sedekah. Dan seterusnya, wa kullu khutwatin tamshiha ila solati sedekah, dan setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Setiap perjalanan kita, setiap langkah kita, itu adalah sedekah. Wa tumitul aza anit tariqi sedekah, dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Macam yang Ustaz beritahu tadi, kita nampak kayu besar, kita alihkan. Sebab apa? Sebab kayu tu dia akan menghalang jalan orang lain, ataupun dia akan memudaratkan orang lain, ataupun mencederakan orang lain yang lalu kat jalan itu. Itu adalah sedekah. Faham? Okey. Seterusnya, kita pergi kepada maksud sedekah. Apa itu maksud sedekah? Dia ada dua kat sini. Yang pertama daripada segi bahasa, dan yang kedua adalah dari segi istilah. Okey. Daripada segi bahasa, maksud sedekah adalah pemberian. Itu adalah maksud sedekah daripada segi bahasa. Daripada segi istilah pula, dia cakap kat sini, sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud dia ke sini, kita buat sesuatu itu, kita bagi sesuatu, contoh kita bagi duit dekat anak-anak yatim. Kita buat semua itu lillahi ta'ala. Itu dikira perbuatan sedekah. Faham? Jadi perbuatan sedekah merangkumi segala perkara yang baik. Sabda Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sedekah. Maksud dia kat sini, setiap perkara yang baik itu ialah sedekah. Bukan hanya yang dalam hadis tu sahaja cakap tadi. Bukan perbuatan yang dalam hadis tu sahaja cakap. Tapi perbuatan-perbuatan baik yang lain pun sedekah. Contoh apa? Kita tolong orang tu sedekah. Kita bercakap baik dengan ibu bapa sedekah. Apa lagi? Kita contoh kawan nak berhutang. Kita bagi dulu duit kita. Itu adalah sedekah juga. Setiap perbuatan yang baik yang Islam suruh, yang kita buat, itu adalah sedekah. Bukan sahaja contoh-contoh yang Ustaz bagi tadi, tapi semua perbuatan yang baik yang Islam anjurkan, itu adalah sedekah. Faham? Seterusnya, prisma ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ialah sahabat yang paling banyak menghafaz dan meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis Rasulullah SAW. Jadi hebat kat sini, Abu Hurairah sangat hebat. Sebab apa? Bukannya senang nak hafal hadis sebanyak 5,000 ni. Kita nak hafal hadis 40 pun tak boleh, apalagi nak hafal 5,374 hadis. So, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangatlah hebat. Dan yang kedua, Al-Qalyubi berkata, dinamakan sedekah kerana sedekah itu amalan yang menzahirkan kebenaran. Niat pemberian sedekah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam yang Ustaz beritahu tadi, setiap pemberian, setiap perbuatan kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat keredaan dia, itu adalah perbuatan sedekah. Faham? Okey.
Allah Subhanahu wa taala bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azah. Maksud dia, menolak permintaan sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan hati mereka. Maksud dia ke sini, bila orang minta sedekah kat kita, kita menolak dengan baik. Kita bagi, kita cakap benda-benda yang baik, kita menolak dengan baiklah. Kita tak memaki dia, itu adalah lebih baik daripada sedekah yang kita bagi. Contoh macam mana? Perbuatan yang dia cakap tak baik ni. Contoh kita ada seseorang peminta sedekah, dia datang kat kita. Kita maki hamun dia. Kau ni apa hal lah, dah lah gemuk, badan berisi, takkan malas nak kerja. Kau golong-golong lagi duit tu, kau campak kat muka dia. Itu perbuatan yang tak elok. So, lebih baik kita menolak dengan baik daripada kita maki hamun orang tu. Faham? Okey, seterusnya. Amalan sedekah dalam hadis. Yang pertama apa? Mengucapkan perkataan yang baik. Jadi, setiap perkataan yang baik itu adalah sedekah. Membantu orang menaiki kenderaan. Berlaku adil dalam tindakan. Setiap tindakan kita berlaku adil. Mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Mendamaikan orang yang bertelingkah. Membantu orang mengangkat barang ke dalam kenderaan. Berjalan untuk menunaikan solat. Okey, faham Jadi seterusnya, Prisma Ilmu. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, keadilan bagi hakim adalah dengan membuat keputusan, manakala keadilan bagi orang lain ialah mendamaikan orang yang dalam pertelingkahan. Maksud dia ke sini, keadilan bagi hakim tu kena membuat keputusan dengan adil. Itu adalah tugas hakim. Tapi bagi tugas orang-orang biasa ini, apa tugas dia untuk menunjukkan diri dia seorang yang adil ialah mendamaikan orang yang sedang pertelingkahan. Maksud dia orang yang sedang bergaduh. Itu adalah keadilan bagi orang-orang yang biasa, bukan hakim. Tapi hakim keadilan dia nampak dekat apabila dia membuat keputusan. Itu adalah keadilan hakim. Faham? Okey. Seterusnya, Abdullah bin Amru meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang perbuatan mengejek ibu bapa, baginda menjawab, maksudnya seorang yang mengejek bapa seorang lain, ia dibalas dengan ejekan tersebut bapa dan ibunya. Okey. Okey, apa dia kelebihan beramal dengan amalan sedekah dalam hadis? Dia ada kelebihan dia apabila kita beramal dengan hadis, apabila kita beramal dengan amalan sedekah yang terdapat dalam hadis, dia ada kelebihan dia itu sendiri. Yang pertama ialah berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah. Macam mana kita berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah? Yang pertama iaitu menghalang kedua-dua pihak daripada melanggar perintah Rasulullah SAW agar tidak berterusan bertelingkah selama 3 hari. Menenteramkan hati kedua-dua belah pihak. Maksud dia ke sini, apabila kita meredakan mereka, kita dah telah mencegah mereka daripada melanggar perintah Rasulullah SAW. Bukan sahaja melanggar perintah Rasulullah, tetapi melanggar perintah Allah. Jadi, kita akan dapat pahala kepada diri kita sendiri. Faham Dan menenteramkan hati kedua-dua belah pihak. So, apa yang kita buat bila kita nampak orang bertelingkah, kita tenteramkan mereka. Macam mana kita nak tenteramkan mereka? Kita cakap perkataan yang baik-baik. Supaya masing-masing tenteram. Kita jadi adil kat situ. Jangan kita berat sebelah. Faham? Okey, seterusnya. Membantu orang menaiki kenderaan ataupun mengangkat barangannya ke dalam kenderaan. Macam mana tu? Memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan seperti warga emas, pesakit, ibu mengandung dan orang kurang upaya. Meringankan beban orang tersebut. Maksud dia ke sini, bila kita nampak orang warga emas tu apa? Orang tua, ataupun pesakit, ataupun ibu mengandung, ataupun orang yang kurang upaya. Dia orang nak angkat barang, dah bawa masuk kereta, kita tahu benda tu berat. So, kita tolong kat situ. So,
sekaligus benda tu akan meringankan beban mereka. Sebab apa? Sebab mereka orang tua ni bukannya kuat sangat. Sama juga dengan pesakit, sama juga dengan ibu mengandung, dengan orang yang kurang upaya. Bila kita dapat meringankan beban mereka, itu pun dikira sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Seterusnya, kelebihan yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Macam mana tu mengucapkan perkataan yang baik? Yang pertama adalah menenangkan hati pendengar. Mengelak berlakunya pertelingkahan, menampilkan imej dan pribadi yang disenangi dan menyuburkan budaya komunikasi yang berkesan. Maksud dia kita menenangkan hati pendengar. Apabila kita bercakap baik, tenang tak hati orang? Tenang bukan? Jadi sentiasalah bercakap baik, sentiasa bercakap benda-benda yang memberi manfaat kepada orang. Bukan bercakap contoh memfitnah, mengutuk bukan, memaki hama bukan. Tapi kita cakap benda-benda yang baik. Dan bila kita bercakap dengan benda-benda yang baik, contoh bila berlaku pertelingkahan tadi. Kita tak maki dia, tapi kita cakap baik-baik. Sama-sama dengan dua orang tadi yang gaduh tu tadi, kita cakap baik-baik. So, akan mengelakkan berlakunya pertelingkahan. Situasi lain pula, bila kita bercakap baik dengan orang yang sedang marah, orang tu takkan jadi marah. Boleh jadi juga. Dan menampilkan imej dan pribadi yang disenangi. Bila kita bercakap baik, orang akan nampak imej kita ni seorang yang baik. Seorang Muslim ataupun Muslimah yang baik. Seorang hamba Allah yang baik. Dan orang pun akan senang dengan kita. Faham? Orang akan rapat dengan kita. Senang nak rapat dengan kita. Sebab apa? Sebab perkataan yang keluar daripada mulut kita, perkataan yang baik-baik sahaja. Dan menyuburkan budaya komunikasi yang berkesan. Maksud dia kat sini, bila kita bercakap dengan baik, komunikasi itu berkesan lah. Orang akan dengar cakap kita. Kalau kita cakap dengan benda-benda kasar, orang nak dengar tak? Tak nak kan? Contoh, awak nak suruh si Ali ni tolong awak. Oi Ali, tolong aku. Nak tak Ali? Nak tak Ali tolong awak? Tak nak kan? Tapi bila awak cakap elok-elok, Ali, boleh tak tolong saya? Confirm Ali nak tolong awak. Faham? Seterusnya, berjalan untuk menunaikan solat. Ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa jika menuju ke masjid dalam keadaan wuduk. Berpeluang melaksanakan sedekah yang lain seperti mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan akhirat kerana berjalan dalam kegelapan subuh. Dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi yang pertama, ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa. Allah cakap kat sini, apabila kita berjalan menuju ke masjid dalam keadaan berwuduk lagi, akan dihapuskan dosa kita dan ditinggikan darjat kita sebagai seorang Islam. So ini bukan benda-benda yang kecil. So kena amalkan benda ni. Kalau ada masjid ataupun rumah tak jauh daripada rumah tu, jalanlah ke masjid. Faham? Yang kedua, berpeluang melaksanakan sedekah lain seperti mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Maksud dia kat sini, bila kita jalan kaki daripada rumah kita ke masjid, kita akan lalu jalan, betul? So dekat situ kita akan nampak, contoh ada batu besar ke dekat jalan kat situ, kita boleh alihkan batu tu. Tapi bila kita naik kereta, agak susah. Boleh, tapi agak sukar untuk kita alihkan. So better kita jalan kaki daripada rumah ke surau. So nampaklah, kita nampak benda-benda yang menghalang perjalanan seseorang itu. So senang kita nak alihkan. Faham? Okey, yang ketiga, diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan akhirat kerana berjalan dalam kegelapan subuh. Lagi-lagi bila kita berjalan daripada rumah ke surau, lagi-lagi waktu subuh. Allah dah janji kat sini, diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan akhirat. Sebab akhirat ni sangatlah gelap. Tapi bila kita buat perbuatan ni, Allah akan berikan cahaya yang sempurna. Akan terang benderang. Faham? Dan dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Taklah kita naik motor je. Tapi bila kita berjalan, sekaligus kita akan menyihatkan tubuh badan kita. Faham? Seterusnya, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Yang pertama dia cakap sini, menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membuat perbuatan ini, dengan kita mengamalkan perbuatan sedekah yang termaktub dalam hadis ini. Ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengurangkan risiko kemalangan. Bila kita alihkan
benda-benda yang berbahaya di jalan akan mengurangkan risiko kemalangan. Dan yang ketiga adalah memberikan keselesaan kepada pengguna yang lain. Bila tak ada benda-benda yang berbahaya di jalan, alhamdulillah. Bila tak ada benda-benda yang berbahaya di jalan, so pengguna-pengguna jalan raya yang lain akan selesa. Sebab apa? Tak perlulah dia nak mengelak ada batu besar. Sebab awak dah alihkan batu tu. Faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada pengajaran hadis. Jadi, apa yang kita dapat daripada hadis tersebut? Yang pertama adalah kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa. Faham? Maksud dia macam mana? Kita sentiasa memanfaatkan masa. Maksud dia kita menggunakan masa kita sebaik mungkin. Bukan sahaja masa, tenaga dan kemahiran yang kita ada. Contoh, kita pandai bercakap. Kita nampak orang yang sedang bergaduh. Kita tolong dia. Kita damaikan mereka. Itu maksud dia. Contoh, kita pandai bercakap juga. Kita nampak orang tu, dia malas nak solat. Kita bagi kata-kata yang baik kat dia. Supaya dia rajin nak solat. Itu maksud dia. Dan yang kedua adalah, kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah secara setiap mukmin, kerana setiap mukmin bersaudara. Jadi setiap mukmin ni bersaudara. Tak kisahlah awak lain mak lain bapa, tetapi setiap mukmin adalah bersaudara. Jadi elakkan untuk bertelingkah dan menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang muslim untuk mendamaikan orang yang sedang bertelingkah. Yang ketiga adalah kita hendaklah membantu orang menaiki kenderaan dan mengangkat barang-barangnya agar Allah SWT memudahkan urusan kita. Macam mana? Bila kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Faham? Bila kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Itu je nak kena ingat. Faham? Okey, yang keempat, kita hendaklah sentiasa bercakap hal-hal yang baik kerana itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah SWT pada hari dan hari akhirat. Maksud dia ke sini, setiap percakapan, setiap perbuatan kita kenalah benda-benda yang baik sahaja. Dengan kita bercakap benda-benda yang baik, itu adalah tanda kita beriman kepada Allah SWT. Kita percaya dengan Allah SWT. Sebab apa? Kita percaya Allah SWT akan bagi pahala kat kita bila kita bercakap benda-benda yang baik. Faham? Dan yang kelima, kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan ini besar fadilatnya. Jadi, lagi-lagi orang lelaki. Kalau boleh, jangan tinggal solat berjemaah di masjid. Yang pertama, subuh. Yang kedua adalah maghrib ataupun isyak. Itu. Lagi-lagi lelaki. Tapi kalau perempuan pun nak buat, tak ada masalah. Faham? Dan yang keenam, kita hendaklah berusaha untuk mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan agar tidak memudaratkan orang lain. Jadi macam Ustaz cakap tadi, kalau nampaklah benda-benda yang bahaya, contoh awak tengah naik motor ke naik kereta ke jalan kaki, tak kisah. Tapi kalau awak nampak contoh ada lepas sawit kat tengah jalan tu, alihkanlah. Sebab apa? Kita tak tahu. Orang lain nampak ke tak nampak. Contoh orang tua lalu, mata bukannya nampak sangat, kabur-kabur sikit kan. Tiba-tiba dia langgar benda tu, tak ke accident dia. Jadi kita orang muda ni yang kena tolong dia. Faham? Kena tolong alihkan benda-benda yang bahaya kat jalan ni. Dan prisma ilmu, 5 tingkatan bersedekah. Yang pertama, bersedekah dengan duit. Itu yang pertama. Dia ada 5 tingkatan sedekah ni. Yang kedua, jika tidak mampu, hendaklah dia bekerja sehingga mampu untuk bersedekah. Maksud dia yang pertama tadi, bersedekah dengan duit apabila dia mampu, dia mempunyai duit yang banyak. Tidak kisahlah duit dia banyak ke tak banyak, tapi dia mampu untuk bersedekah. Duit dia ada lebih untuk bersedekah. Jadi, bersedekahlah dengan duit. Yang kedua, dia cakap ke sini, jika tak mampu juga, hendaklah dia bekerja. Maksud dia, bekerjalah supaya engkau boleh bersedekah. Itu maksud dia. Dan yang ketiga, jika tidak mampu juga, hendaklah dia membantu orang yang dalam kesusahan. Jika dia tak mampu nak bersedekah dengan duit, bantulah dengan kudrat yang kita ada. Itu maksud dia. Dan yang keempat, jika tak mampu juga, hendaklah dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau tak mampu juga, buatlah perkara amal ma'ruf dan nahi munkar. Buat perkara yang baik dan menghindari perkara-perkara yang munkar.
Itu maksud dia. Dan akhir sekali, jika tak mampu juga, hendaklah dia menahan diri dia daripada melakukan keburukan. Kalau tak mampu juga, empat-empat ni tak mampu, so diri sendiri tak payah buat keburukan. Itu sahaja. Ini adalah peringkat dia. Faham? Okey, itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Jadi, lepas ni, kalau tak faham juga, boleh tanya Ustaz directly, personal WhatsApp Ustaz, tak ada masalah. Ustaz sentiasa free, tapi jangan malam-malam. Pukul 9 tu dah tutup dah. Sampai pukul 9 saja. Boleh personal WhatsApp Ustaz. Kalau ada yang tak faham. Dan Ustaz akan bagi tugasan dekat Google Form. Faham? Jadi, itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.